Okay, testing 1 2 3, testing 1 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam PKP, salam PPN dan selamat tahun baru. Dan hari ni, malam ni adalah kita punya kelas yang terakhir untuk tahun 2021 rupanya. Baik, so seperti biasa, sekiranya anda mendengar suara saya, sila tekan love ataupun berikan respon di ruangan komen supaya saya tahu yang suara saya ni ada didengari. Baik. Kelas malam ni telah di request oleh dua orang sebenarnya. Yang pertama ialah Suraili Nordin. So beliau yang mula-mula minta dulu daripada kelas daripada posting mana ya? Saya tak ingat posting mana entah. Dia minta, tiba-tiba je muncul. Oh ni kat situ. Ya di situ. Dan kemudian dapat lagi message secara personal direct daripada kepada inbox saya daripada Nur Atikah. So reminder lah, so kita nak kena buat juga. Baik, selamat malam kepada yang sudah bersama dengan kita pada malam ni. Apa khabar anda semua? Anda bekerja ke anda cuti? Sekarang ni tengah zaman-zaman menghabiskan cuti tahun. Berapakah banyak cuti tahun yang anda carry forward tahun depan? Waalaikumsalam Tuan Azliuddin. How are you? Baik. So ada yang bercuti sampai tahun depan, ada yang bercuti sekejap sahaja. So anda punya bercuti macam mana pula? Adakah anda cuti sampai tahun depan ataupun bagaimana? Waalaikumsalam Is. How are you? Apa khabar? Selamat tahun baru kepada anda semua. Kita ada 8 orang dah ni. Saya tak boleh nampak siapa yang sedang ni, tapi tak apa. Baik. Tes suara, adakah anda mendengar suara saya dengan baik? Adakah anda mendengar suara saya dengan baik? Sekiranya dengar, mohon respon anda. Baik. Now, okay. Oh, terima kasih Tuan Nazriuddin. Clear. Okay, baik. Sekarang ni tengah zaman berwaspada dengan cuaca hujan lebat yang agak luar biasa. Masa dekat Shah Alam, biasanya maksimum ialah 188 mm. Pada hari tersebut kita dapat 388 mm. Oh, terima kasih Dinan Rasau. So air naik itu sekali. Dan kemudian dekat Kajang pula naik. Dan sekarang ni dekat Karak, kalau tak silap saya, pun naik. Dan sekarang ni baru tadi dapat info amaran berjaga-jaga Pantai Timur, Johor dengan Kelantan, kalau tak silap, akan banjir serentak pada satu hari bulan ke. Macam tu lah. So inilah, kita ni nak kena bersiap siaga. Dan kalau nak pergi vacation pun nak tengok vacation tu lokasinya kat mana. Ada kawan yang pergi menebas, saya tu cerita dia pergi bercuti dekat Pantai Timur. Bila nak balik, polis tak bagi nak balik. So kita nak pastikan keselamatan ahli keluarga kita lah yang terutamanya. Abang Ramli, how are you Bang Ramli? Apa khabar? Baik. Baik, so dalam grup pun ada yang bertanya, so kalau nak buat emergency response untuk banjir macam mana, so macam-macam idea yang dilontarkan, which is good.
Kita kongsi apa yang kita tahu. Kita kongsi apa yang kita ada. Kalau kita ada soalan, kita tanyakan soalan lah. Kalau tak ada soalan, tak ada benda kita nak kongsikan, kita ucapkan terima kasih ataupun kita like dan share. Alright, baik. Okay, yang lain, update terkini legal bacaan kali kedua rang undang-undang OSHA 2020 masih lagi belum diwartakan. So kita menunggulah. Kita menunggu hari keramat untuk untuk diwartakan OSHA 2020 ni. Expecting banyak changes, dan changes tu kita nak kena hadam, dan pastinya kita nak kena belajar supaya faham dan boleh advise kita punya majikan dengan baiknya. Baik. Okay, yang lain, saya dah lama tak update, dah lama tak buat live kan. Maafkan saya bila kelas mula start, itulah jadinya. Sebab tu saya committed untuk buat ni mula-mula seminggu sekali, sekarang dah jadi macam sebulan sekali dah. Itu maafkan saya, sebab tak boleh nak plan dengan baik pada hari Rabu malam saya akan berada di mana. Kadang-kadang tengah kat atas jalan raya. So kita nak buat atas jalan raya ni pun tak boleh juga. So saya rasa sekarang ni at least lah sebulan sekali, itu target saya. At least kalau dapat buat tiap minggu pada minggu tersebut, dan kita akan buat. So macam minggu ni kita boleh, minggu depan insya-Allah boleh, belum tentu lagi. Sekiranya anda sudi, yang ini saya nak iklan jawatan kosong tak bergaji. Sekiranya anda berminat untuk buat public speaking, public presentation, menjadi sebagai host untuk Safetyman Podcast, saya alu-alukan untuk anda jadi secondary host bila saya tak ada. So tugas anda hanyalah untuk kendalikan sesi tersebut lah, bersama dengan tetamu jemputan kita. Sekiranya anda berminat, hantar application anda di ruangan inbox. Nanti saya pilih. Dan kemudian kita akan buat audition. Mana yang dapat banyak like tu dapatlah ke jawatan tersebut. Okay, so saya buka kepada semua yang boleh berbahasa Melayu, boleh berbahasa Malaysia. Kalau anda ialah Indonesian, boleh berbahasa Melayu dengan baik, so kita pun boleh nak terima juga, no problem. Kalau anda daripada Brunei pun boleh, kita boleh, kita pun alu-alukan. Alright, baik. Perkembangan kita punya aktiviti, upskill learning punya aktiviti pada 29 dan 30 Januari ni, bulan depan lah, kita akan buat basic lifting supervisor online 2 hari. Dan sekarang kita tengah buat yuran promosi RM390 seorang untuk 2 hari. Dan promosi ini akan tamat pada 8 Januari. Lepas tu harga tu kita terpaksa naikkan kepada RM450. Kenapa saya masih lagi buat online? Yang pertama, masih lagi takut mati. Kita nak mengawal risiko COVID-19. Dan kemudian yang kedua, bila buat online ni, anda akan belajar dengan satu benda yang anda akan gunakan masa buat lifting plan, iaitu anda punya komputer. Dan itu penting. Sebab apa? Sebab kelas kita praktikal. Kita tak ada cerita teori. Inilah peranan, itulah ni. Tak. Kita akan belajar macam mana nak kira load, macam mana kita nak kira tension, macam mana nak kira safe working load untuk lifting gears yang bakal kita gunakan. Itu semua kita akan kirakan on the spot. Kalau tak percaya, tanya Bang Ramli. Sampai berdarah-darah dia menekan kalkulator dia tu, tekan dapat lain, tekan dapat lain kan.
Waalaikumsalam Munir. Orang Penang sudah mai. Right. So, sekiranya anda berminat untuk jadi lifting supervisor, sekiranya anda perlu belajar untuk jadi lifting supervisor untuk company anda, jemput, cek di section events dan kemudian butirannya ada di situ. Ingat, 8 Januari kita akan tutup yuran promosi dan kemudian kita akan naikkan kepada harga public, iaitu RM450 seorang. Okey, baik. Okey, saya nak tanya malam ni Cik Suraili dengan Nur Atikah ada tak? Ini orang-orang yang request ni. Cik Suraili dan Atikah ada tak? You all ada tak? Rizaini, Waalaikumsalam Cik Rizaini. Duk bertanya 2-3 kali, kalau tak muncul juga malam ni, siap kau. Baik. Alright. Kelas dah mula ke? Dah. Okey. Ada yang tanya. Linknya tak ada. Tengok di FB. Zahad Safety Man. Kenapa dia tak nampak? Okey, baik. Waalaikumsalam Cik Zaimi. Tiba-tiba panggil Sifu. Tak pernah jumpa Cik Zaimi ni. Kita pernah jumpa ke Cik Zaimi? Pernah ke? Okey, baik. Kita mula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PPN dan selamat tahun baru kepada semua rakan-rakan safety man yang dikasihi sekalian. Kepada yang baru join, salam perkenalan kepada anda semua. Selamat datang ke kelas malam Azahan Safety Man, di mana kita bercerita tentang topik-topik macam mana nak buat kerja safety. Itu kita punya fokus untuk kelas kita, FB lah kita. Cik Zaimi online safety committee training je. Okey, maaf saya dah lupa. Okey, baik. Sekiranya anda first time untuk datang menyertai kami, silalah klik like dan follow, sudi-sudikanlah supaya anda boleh dapat lagi participate dengan kelas-kelas seperti ini pada masa akan datang. Dan seperti yang anda lihat, topik yang kita bincangkan ni tak adalah topik yang dahsyat sangat. Tak ada. Topik yang kita bincangkan ni bolehlah jadi sampai sebasic-basic. Sebasic-basic macam mana nak kira LTI. Kenapa? Sebab kalau tak dipelajari, takut-takut sesat. Okey, baik. Saya dah share saya punya OneNote sekarang. Saya nak check dulu. You all nampak tak OneNote ni? Ada tak nampak? Saya nak check dulu. Nampak ke tidak? Saya rasa macam saya nampak. Nampak? Did you see? Nampak Okay, baik. Okay, Cik Azruddin kata nampak. Okay, so saya teruskan. Okay, baik. Now, mengira LTI rate. Sebenarnya dia ada ni. Sebenarnya dia ada sambungan mengira LTI rate di situ. Okey, kenapa kita nak kira LTI rate? Kenapa kita nak kira LTI rate? Sebab kita ni dah hujung tahun. Dah hujung tahun, ujung bulan depan, sebelum 31 Januari kita kena submit benda lah ni, JKKP 8. Cuma sekarang ni dah pakai eJKKP 8 lah. Saya tak dapat nak akses eJKKP 8 tu, so saya tak boleh nak tunjuk yang online-nya. Kat mana dah bahagian nak isikannya tu. So saya gunakan yang manual ni lah, sebab sepatutnya sama je. Ada tak sesiapa boleh confirmkan dia sama je dengan yang versi yang dulu? Sama je kan? Okey, baik. Kembali ke sini. Okey.
So kalau kita tengok dekat JKKP 8 ni, dia ada dua bahagian, iaitu kita ada kes kemalangan pekerjaan dan kita punya ada kes keracunan dan penyakit pekerjaan. Ada dua jenis. Okay, now padam, ngacau je. Okay, baik, kemalangan pekerjaan. Okay, baik. So kat sini kita ada kadar kematian, kadar kejadian, kadar kekerapan dan kemudian kadar keterukan. Soalannya kat mana LTI rate-nya? Kat mana LTI rate-nya? Okay, dia macam ni. Semua ni, yang empat-empat ni sama je lah. Empat-empat ni, 1, 2, 3, 4 ni, ini semua adalah rate statistik standard untuk international level. Sebab ini ni semua ni adalah berdasarkan kepada ILO, International Labour Organization punya requirement, yang mana yang Malaysia setuju untuk patuh, dan JKKP adalah jabatan yang memastikan statistik ini dapat dikeluarkan pada setiap tahun. Okay, now, okay, bila kita mengira untuk kadar kejadian, kadar kematian ni pun sama juga dengan kadar kejadian. Kita akan menggunakan per 1000 employees. Untuk setiap 1000 pekerja, berapakah kadarnya? Dia ada. Itu namanya per 1000. Kita panggil dia per 1000. Per 1000 tu per 1000 lah. Okay. Untuk setiap per 1000 employees bekerja dekat tempat kerja kita, berapakah kadar kemalangan yang berlaku? So itulah incident rate untuk sesebuah organisasi. Now, bila kita cerita pasal LTI, dia ada dua jenis LTI. Tahu tak? LTI ada dua jenis LTI. Yang pertama ialah LTI yang masuk hospital ataupun klinik. Masuk hospital ataupun klinik. Dan kemudian doktor issue dia medical leave. Kalau kat Malaysia kita tak pakai medical leave, kita pakai medical certificate, MC. Tak kisahlah mana pun. Okay, so dia issue medical leave. Kejap nak bawa dia ke kanan. Medical leave. Dan kemudian dia issue medical leave. Now, dekat dalam Nadopod, medical leave ni pada hari kejadian tak kira. Hari kejadian yang ini ni bukannya cuti. This is not cuti. Ini ialah hari bekerja. Kalau dia cuti, macam mana dia boleh accident? Kau faham tak? Jadi LTI ialah so at least lah kan, dia kena 2 hari termasuk hari kejadian. Okay, now bila kita kira 2 hari kejadian, katalah so kita ada hari Isnin dan kemudian hari Selasa. So Isnin dia datang kerja dan kemudian accident. Dia kerja dan kemudian accident.
Bila dia kerja dan kemudian dia accident, so dapat MC-nya 2 hari, Isnin dan Selasa. So kat sini, boleh tak diturunkan? Boleh diturunkan. So kat sini MC nombor 1, MC nombor 2, MC nombor 2. Jadi kalau dapatnya MC-nya 2 hari macam ni, kita kira dia sebagai MC 1 hari sahaja. So medical leave-nya ialah LTI-nya. Dah salah terminologi dah. Bila MC-nya 2 hari, kalau macam ni kita kira LTI-nya ialah 1 hari. LTI-nya sama dengan 1 hari. Kalau contoh yang lain, kalau MC-nya 4 hari, MC sama dengan 4 hari, maka LTI-nya sama dengan 3 hari. Macam tu lah. Macam tu. Okay. Baik. Now, bila saya buat penjelasan macam ni, dia akan berlaku perdebatan. Salah ni coach. LTI ni ialah 5 hari dan ke atas. Ada tak dekat sini yang ada pemahaman macam tu, dah mula memberontak? Coach, salah ni. LTI ialah 4 hari ke atas. Ada tak di sini? Pada malam ni, itu yang saya nak check dulu. Macam mana nak join? Saya tunggu anda punya respon. Saya tengah bantu ada geng yang tak pandai nak join FB Live ni. Saya pun tak tahu macam mana ni. Kenapa dia tak nampak? Saya pun heran. Baik. Rajiv. Rajiv. Kita kira LTI macam tu coach sebenarnya. Tapi tak tahu betul ke salah coach. Tahniah Rajiv. Cara yang anda kira tu sama dengan saya, dan saya dengan ini declare sebagai betul. Okey. Kalau untuk kalau untuk yang mendebatkan kepada saya, sebab benda ni saya jumpa sampai peringkat audit tau. Saya tengah audit, lepas tu saya tanya, yang MC 2 hari ni you kira sebagai LTI case ke tidak? Dia kata tak. Kenapa tak? Sebab dia MC dia tak sampai 4 hari. Okay, dia gini, yang MC 5 hari dan ke atas tu, 5 hari dan ke atas, itu adalah untuk trigger borang JKKP 6. Itu adalah untuk trigger borang JKKP 6. Kau faham tak? So usah confuse, sebab ini penting. Kalau anda punya klasifikasi LTI cases tu sesat, maka dundang sayang lah. Asalkan MC-nya tak lebih 4 hari je, kira accident biasa. Banyak cantik, mana ada, tak boleh. So LTI nak kena case nak kira 2 hari dan ke atas. 2 hari dan ke atas. Itu baru betul. Itulah LTI casesnya. Kalau yang ini pun sesat, maka anda punya incident rate pun sesat. Semudah itu. Tak payah nak panjang-panjangkan lagi. So bila report je, handsome je. Sampai dapat award kadang-kadang dia punya sesatnya tu. Kita ni tengok daripada jauh je lah kan. Bangga dapat ni, tapi sesat.
Macam mana? Tak, bukan 4 hari bang. Lebih daripada 4 hari. Maksudnya 5 hari dan ke atas. Ya, macam yang Cik Azriuddin ceritakan tu, katakan tu. Macam tu. Boleh. Oh ya, kalau you all ada soalan, tanyakan ya kat dalam kat ruangan komen. Usah tunggu sampai saya habis ni, sebab topik ni tak lama, so saya mungkin akan habis awal. Okey. Baik. Now, sekarang JKKP 6. Okey, now sekarang untuk mengira untuk mengira LTI rate tu, kita akan gunakan formula ni je lah. Kita akan gunakan formula ni. So yang pertama ialah bilangan kemalangan. So anda nak kena kira berapakah bilangan kemalangan yang LTI, bilangan LTI, berapakah bilangan LTI yang berlaku di syarikat anda pada tahun 2021, darabkan dengan 1000, dan kemudian bahagi dengan purata bilangan pekerja tahunan pada tahun 2021. Nah, jangan buat semua kerja sendiri. Purata bilangan pekerja ni tolonglah minta dengan HR. Melainkan kalau anda sendiri ialah HR, anda ada data tu, then is okay. Janganlah pergi pergi cari dekat security sana bilangan pekerja, masuk lepas tu kira buat purata. Jangan itu merepek namanya. So anda pergi dapatkan dekat HR, tanya dia berapa purata bilangan pekerja tahunan kita, sebab ini pun ialah satu data yang HR kena ada. So senang kan? So bilangan LTI darab dengan 1000 bahagi dengan purata bilangan pekerja tahunan. Dah, that's it. Senang. Itu aja. Yang ini saya tak payahlah nak tunjuk calculationnya. Okay? Baik. Kalau anda nak kalau anda nak kira untuk kadar kekerapan LTI pula pun senang. Kita boleh ambil daripada statistik ni. Formula ni LTI. Bilangan LTI darab dengan 1 juta bahagi dengan jumlah jam bekerja. Sekali lagi, kalau yang ini sedikit penerangan sebelum saya membebel. 1 juta ni, yang ini ialah by man hours, maksudnya setiap 1 juta jam bekerja yang telah dikerjakan oleh syarikat tersebut, berapakah kadar kekerapan berlaku LTI-nya. Yang ini pun lagi satu jenis statistik lah. Nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa, pun sama. Yang pertama sekali kita nak kena ada berapakah bilangan LTI, berapakah bilangan berapakah bilangan kemalangannya. Zoom sikit. Berapakah bilangan kemalangan, berapakah bilangan LTI-nya darab dengan 1 juta dan kemudian dibahagi dengan jumlah jam bekerja. Again, jumlah jam bekerja, saya punya advice ialah dapatkan daripada HR. Okey. Ada sesengah tempat kerja bila dia buat kiraan jumlah jam bekerja, dia tak nak ambil dekat HR, dia ambil estimate. Ambil estimate. Bagi saya lah, kalau anda ada HR kan, tak payah nak estimate. Estimate ni macam mana? Dia kira yang pertama sekali bilangan pekerja ni, pekerja ni pun anda nak define.
Pekerja, siapakah pekerja yang anda nak masukkan dalam statistik? Ada syarikat masukkan yang direct hours, direct hours sahaja. Ada yang masukkan direct dan juga indirect hours. Dan kemudian ada juga yang masukkan kontraktor. Ada juga yang masukkan tak adalah, biasanya tiga ni direct hours, indirect hours dan juga contractors. So dia ada tiga ni. Biasanya direct hours dengan indirect hours ni, biasanya ini adalah yang makan gaji direct, makan gaji dengan company. Kontraktor ni contohnya macam security, cleaner, orang aircon. So anda nak kira yang mana? Dekat sini ni biasanya yang dijadikan permainannya untuk especially yang suka jaga KPI, nak tunjuk diri sendiri bagus. Biasanya kat sini permainannya. Ada yang jaga cuma yang direct pakai baju uniform company sahaja. Ada yang cuma kira daripada kontraktor lapisan 1 ataupun 2 sahaja. So dekat sini ni anda nak kena dapatkan persetujuan anda punya management nak kira macam mana. Nak kira macam mana, siapa yang kita nak kira. Yang ini impactnya apa tau? Impactnya ialah, katalah kan yang menyumbang LTI ni ialah kontraktor, maka kontraktor ni pun anda nak kena masukkan dalam anda punya OSH management system sekali. Maksudnya anda nak kena start bagi training contohnya, anda nak kena buat audit contohnya, anda nak kena apa lagi, anda nak kena masukkan dalam SOP tu anda nak kena masukkan. So anda punya kuasa, anda punya knowledge sekarang ni, anda boleh handle sampai berapa banyak? Itu pun soalan juga. Okay. Kalau anda ambil kontraktor ambil dengan kontraktor sekali, bagusnya ialah anda akan dapat berjuta-juta man hours. Dan orang bila ada berjuta-juta man hours ni, maka anda punya statistik tu, anda punya rate tu jadi kecil. Dia jadi kecil. Kalau anda tak masukkan, maka hours anda akan jadi kecil pula. So bayangkan, katalah kan anda ada dua case, dan kemudian anda nak bagi, katalah kalau anda masukkan dengan semua sekali ni, anda ada katalah 950,000 hours. Ini 2 kali 1 juta, 123 bahagi dengan 950,000 hours. Nanti dapatlah dia punya figure kan, banding dengan kalau anda cuma ambil direct dengan indirect. Maksudnya pekerja yang ada kat company kita sahaja, katalah 2, anda darab 1 juta, lepas tu anda bahagi dengan katalah 150,000. Jom, sama dengan berapa? So macam bila pembahaginya tu, figurnya tu kecil, anda punya rate akan jadi besar. Kat sini dia punya permainannya selalunya. Kalau saya akan ambil semua sekali, sebab memang kita punya OSH management system kita memang dah cover dengan kontraktor. Siapa yang nak masuk kena pergi sekolah.
Bila dah sekolah dan baru boleh masuk, dan kemudian awak kena follow dengan kita punya SOP. Kalau salah, kita akan ada sistem denda. Kalau bagus, tiap tahun kita akan bagi anugerah apa, kontraktor paling rajin, anugerah kontraktor paling bersih. Macam-macam lah. Kalau nak baginya anugerah safety 1, 2, 3 tu bunyinya macam tak best kan. So kita nak betul-betul appreciate dia berdasarkan apa yang kita suka, dengan kualiti yang telah dipamerkan. Dia macam tu lah. So Dulu antara benda yang saya buat dulu, satu masa dulu, ialah pada setiap bulan, yang ni kita buat bulan-bulan, semua kontraktor yang masuk keluar yang tulis nama dekat buku tu kan, kat dalam buku kontraktor tu semuanya dikira. Jadi pada bulan 12 tinggal tambah-tambah je lah. Dan kita biasanya memang accumulate daripada bulan Januari, Februari, Mac tu memang kita accumulate. So benda ni tak adalah susah sangat mana pun. Kalau anda belum ada, mungkin anda nak hire intern kalau sempat. Kalau tengok sekarang ni macam tengah banyak intern tengah cari tempat kerja je. So cepat-cepat grab diorang, bagi diorang buku tu, kau pergi kira semua sekali ni. So boleh membantu anda untuk buat incident rate ni. Saya bagi tahu anda, nak mengira semua dalam buku tu boleh ambil masa 3 hari. boleh masuk 3 hari. Okey, baik. Cek soalan. Okey, baik. Rajiv tak masukkan, Raji, kontraktor tak masuk tak coach. So saya dah cerita tadi, kalau kita orang dulu masukkan kontraktor sebab kita orang tamak. Ceritanya nak kena jagalah kontraktor ni, kalau dia tercedera, akan impact, akan menyumbang kepada bilangan kecederaan tu lah. So itu yang kita nak kena jaga. Baik. Nazirul, ini kawan Facebook saya yang baru ni. Purata bilangan pekerja tu maksud dia total staff setahun. Bukannya purata, bukannya total staff setahun. Bukan. Okey, kejap. Kejap ya. Okey, baik. Purata pekerja. Yang ini pun nak kena okey. Purata pekerja dia macam ni. Katalah kita ni ada pekerja setiap bulan. Katalah ada 100 orang. Ceritanya kita ni bukannya bukannya kita kekal 100 orang setiap bulan, betul tak? Kadang-kadang katalah bulan Januari, Februari, Mac, April, kan? Ceritanya bukannya setiap bulan ni kita dapat 100. Kadang-kadang yang kat sini kita dapat 102. Kat sini kadang-kadang kita ada 95. Kadang-kadang 98. Lepas tu masa lockdown, ramai yang berhenti, ataupun kita berhentikan kerja tinggal 63. So yang ini ni 102 tambah 95 tambah 98 tambah 63 bahagi dengan 1, 2, 3, 4, bahagi dengan 4 bulan, itulah purata. Kalau purata kita hujung tahun ni, kita nak bahagi dengan 12 lah. S pada bulan keberapa yang kita sedang kira. Ini matematik moden zaman tu. Tingkatan ini macam darjah 2 je, kan darjah 3. Purata lah. Macam tu. Itu orang rumah saya kata, wang safety ni jangan dibagi kira duit. Jahanam. Okay. So rasanya adalah kebenarannya di situ. Okay. So untuk Nazirul, itu untuk Nazirul lah ya. Menjawab ke? Faham ke? Faham. Kalau tak faham, bagi tahu. Okay. Baik. Okay. Nazirul. Rushdan, kira MC 2 hari, LTI kira 1 hari. Yes, benar.
sorry, saya baik tunjuk macam ni lah. Kira MC 2 hari tapi LTI kira 1 hari. Kita tolak pada hari dia bekerja. Kalau 4 hari kita kira 3 hari. Kalau 5 hari kita kira 4 hari. Tolak pada hari dia bekerja. Okey. Itu untuk Rushdan. Then Ruzaini Fakri, kalau injury yang non-work related akan efek LTI juga ke coach? Bila kita mengira LTI ni, kita cuma concern yang pasal bekerja sahaja. Sebab yang aktiviti dalam kerja tu adalah aktiviti yang dalam kawalan kita. Kita tak ada buat SOP, contohnya lah, cara untuk buang air kan? Ada tak? Sebenarnya ada. Contohnya yang macam kalau menembak tu mestilah tepat. Itu SOP tau sebenarnya. Tak. Kita tak kira apa benda-benda yang personal, kita tak ada. Kita cuma masukkan yang work related sahaja, sebab yang work related pun setengah mati nak apa namanya, nak kontrol. Ini kan pula nak masuk benda-benda lain. Dia macam tu. Kalau dah memang power, ada company yang memang apa namanya, yang dia dah confident yang work related dia dah boleh control, sebab dia boleh capai zero accident untuk berbelas tahun. So dia dah start cover benda-benda lain. Kalau dekat Germany, mahkamah Germany baru jatuhkan hukuman, bukan hukuman, buat keputusan. Ada seorang pekerja ni, dia mati masa buat hubungan seks, dan masa itu dia tengah business trip. Kalau ikutkan kita lah kan, orang main ni macam mana kita nak kontrol? Tapi mahkamah Jerman kata that is work related sebab it's on business trip. Harapnya kat Malaysia tak ada lah. Dalam OSHA 2020 tu harap tak ada lah kan, silap-silap nanti nak pergi kedai makan pun payah. Saya tahu ada kawan saya, mereka menggalakkan staff yang business trip untuk makan apa yang hotel provide, dan boleh makan seberapa banyak boleh makan, asalkan dekat makan makanan yang hotel provide, sebab itu cara mereka menjaga keselamatan pekerjanya. Saya tak tahu Rajif ada tak? Fakri ada polisi macam tu. Kawan saya kata makan atas perut. Makan atas perut tu apa? Kita bersandar kat katil, tengok TV kat depan, orang datang makanan, makan atas perut lah, nyam macam saya tak ada. Bagi saya tipikal Malaysian, makanan hotel ialah makanan yang paling tak standard. Yang dicarinya mama kedai roti canai RM1.20 juga yang dicari. Nasi lemak hotel tu langsung tak dipandang. Okey? So non-work related boleh nak dimasukkan, tapi sekiranya macam Fakri baru lagi kan, I suggest no. Sebab itu nanti kan, contohnya nanti macam pekerja bercakaran, sebab contohnya macam dia prank orang tu, lepas tu bercakaran, LTI kena cakar. Berdarah. Lepas tu ni MC 2 hari. Sudah kau nak kena masukkan sekali. Payah. So nasihat saya, fokus kepada work related dulu, dan kemudian baru fikir pasal yang non work related. Oh ya, ada satu non work related yang wajar dijadikan statistik, iaitu commutation ni, dalam perjalanan pergi dengan balik, kemalangan jalan raya. You all masukkan tak dalam you all punya LTI? Kita dekat Malaysia still very rare. Banyak yang masih lagi ragu-ragu atas dasar keadaan dekat jalan raya kita tak boleh nak kontrol.
Ada yang masukkan sebab sebab pekerja tu masih lagi boleh nak dilatih dan juga masih lagi boleh nak diberikan sesuatu. Dan kalau dari sudut SOCSO lah kan, sebab saya join MSOSH. SOCSO ni ialah sponsor kepada MSOSH, dan MSOSH pun selalu membantu SOCSO untuk create kempen-kempen kesedaran keselamatan jalan raya ni. Saya pun ada buat program defensive driving and riding ni. Bagi saya elok dimasukkan sekali, sebab again dekat Malaysia ni itulah, kemalangan jalan raya kadang-kadang lagi teruk daripada kemalangan kat tempat kerja. So you want to start to do something dan lindungi pekerja-pekerja yang sangat berharga dekat untuk organisasi ni. So itu mungkin anda nak masukkan dalam 2022 punya improvement plan. Mungkin right? So start lah, nanti kita ada program inspection motosikal dan juga kereta dekat parking. Tengok lampu hidup ke tidak, break makan ke tidak, cuci ke tidak, benda-benda macam tu lah. Baik. Okay, now. Okay. Coach, kalau pekerja MC disebabkan demam lebih 2 hari, MC dikira ke coach? Okay, demam tu sebab apa? Kalau demam tu disebabkan oleh contohnya pendedahan kepada hydrochloric acid masa kerja dekat waste treatment plant, itu ialah keracunan. So demam yang itu tu bila declare kat situ kan, demam sebab terdedah bahan kimia kat tempat kerja, work related. Kalau demam, contohnya kita jadikan tempat kerja kita sebagai PPV, dan yang demam ni ialah petugas sukarelawan dekat situ tu, dan dia dapat masa tengah deal dengan pekerja tu, dengan pesakit tu, dan yang itu pun related. Work related juga, boleh jadi work related juga. So soalan kepada is demam tu disebabkan apa? Demam tu disebabkan apa? Kalau disebabkan oleh kena sergah dengan bos kuat-kuat, itu psikososial. So is nak justify, nak kenal pasti apakah punca kepada demam tersebut, work related ataupun non work related. Dan kemudian baru boleh nak nak putuskan masuk dalam statistik ataupun tak masuk. Okay, right. Boleh is okay. Nakib, Cik Nakib, nanti saya message ya. Okay. Nasi kandar sedap, commuting. Cik Syarul, lepas ni awak punya commuting lah. Awak punya commuting. Tempat gini. Is kata tempat kerja tempat panas. Dan boleh diconsider masuk ke dalam LTI. Ceritanya anda lepas tu nak kena defend bila management mempersoalkan, kenapa you masukkan? You nak kena defend. Dan again, ingat je, kita ni bukannya decision maker ya. Kita ni ialah advisor. Kita advise untuk masuk. Kalau management tak suka, rekodkan kat dalam anda punya SOP, dalam incident management punya SOP, ataupun dalam anda punya OSH performance punya SOP. So yang ini ni kita tak kira. Okay, itu pun nak kira. Okay, soalan daripada Fakri, infection COVID-19 pun kena kira lah kan? Kira hanya apabila ada aktiviti yang mengendalikan virus tersebut. Contohnya pergi buat buat jolok lubang hidung tu, yang tukang jolok tu ialah pekerja kita. Masa dia tengah jolok, dia masukkan kat dalam tu, berlaku pencemaran,
pada dia. Dan yang kes macam tu kira kalau sekadar dapat masa dia tengah nyimbang lepas tu berjangkit, yang itu tidak. Yang ini berdasarkan kepada FAQ JKKP yang saya baca yang latest hari tu. Boleh Fakri so sebab tu bila kita nak buat yang test ni jangan gairah sangat nak jolok lubang hidung orang. Nak kena fikir juga tu, nanti kalau ni kalau kena kuarantin lama tu dia punya kuarantin, sampailah sampailah dia punya status dia jadi ni jadi selamat balik. Right. Okay. Baik. So conclusion dalam kes LTI, kes yang boleh dikontrol. Saya clearkan lagi kes yang work related. Kan nanti dia tanya kes yang kontrol tu apa pula? Yang work related. Anda nak kena define kes itu, adakah ianya work related ataupun non work related. Alright. Okay, baik. Okay, soalan yang lain. Soalan yang lain dah tak ada. Bos 9.40. Okay, baik. Nak tengok balik dekat sini ni, ada lagi tak? Ya. Pernah coach kena kuarantin lepas swab test kerja baru? Kau. Itulah dia. Itulah yang kita nak kena jaga bila kita bila kita buat swab test dekat pekerja ni. Itu yang kita nak kena jaga betul-betul ni. Okay, now saya tadi cerita LTI ada dua jenis, masuk hospital ataupun klinik. Masuk hospital ataupun klinik, dan kemudian dapat medical leave, dan kemudian LTI yang kedua ialah masuk kubur. Maksudnya meninggal dunia lah. Kalau meninggal dunia, kes mati, macam mana nak kira? Don't worry my friend, JKKP sudah ada dia punya calculation. Mana Alah, dia tak ditulis pula kat sini. Okay, kalau kematian ni dia terus kira 1 juta. Alah, aku tak ambil pula. Dia kalau kalau kes yang mati tu dia terus kira sebagai 1 juta aus. Dia semudah itu. Right? Yang lain kadar keterukan, sama je lah, bilangan hari tak bekerja kali bilangan LTI ni. C, jumlah hari tanpa bekerja. Ini LTI lah, LTI. Darab dengan 1 juta bahagi dengan jumlah jam bekerja. Yes. Itu je lah. Itu sahaja. Okay. Senang kan? Kan susah mana pun. Ada tempat pakai disk. Ada tempat pakai disk, boleh ke? Disk untuk apa ya? Cik Rosdan? Disk untuk apa? Sorry, kita punya siaran ni sebenarnya lag. Anda akan nampak apa yang saya present tu lebih kurang 10 second sebelah saya bercakap. So nak kena tunggu sekejap. Saya nak bantu dulu ni. Ada tempat pakai disk. Disk tu ni bilangan hari bekerja, bilangan LTI untuk tahun tersebut betul? Boleh tak jadi masalah. Okey, faham. So 1 tahun tu ada berapa hari? Boleh. Tak jadi masalah. Tapi ceritanya bila masuk ke JKKP 8 still nak kena tukar kepada rate lah. Still nak kena itulah.
achieve 365 hari without LTI. Ya, betul. Ini pun lagi satu. Berapa hari bekerja tanpa LTI. Ini pun lagi satu. Yang ini ni dia nak menunjukkan lebih kepada arah positif lah. Dia nak tunjukkan yang last dulu, tahun dulu. Sekarang 2021, kita dah tengok tu, kita dah 600 hari dah. Kita dah 2 tahun dah. Well done, good job. Yang itu boleh, tak jadi masalah. Yang itu untuk motivasi internal punya organisation. Yang itu tak boleh dibawa masuk ke dalam JKKP8. Tak boleh, minta maaf ya. Kalau kat dalam JKKP8 nak kena kira ikut ILO punya standard. Okay, baik. Okay, standard untuk man hours 8 jam. Okay. Ya. Ini benda yang aku nak kira itu tadi. Sorry. Okay. So kita kembali kepada sini kita kembali kepada ini. Alright. So dalam pengiraan hours, nak kira berapa jam? Pengiraan hours. Nak kira berapa jam? Okay. Kalau buat estimation ni, pengiraan hours, estimation. Biasanya orang akan kira sebagai 8 jam. So bilangan pekerja darab dengan 8 jam, 8 hours. Sebab apa? Sebab ini standard waktu jam bekerja untuk rakyat Malaysia yang telah termaktub dalam Akta Pekerja. 8 hours, lepas tu kali dengan berapa hari bekerja dalam masa seminggu. Katalah bekerjanya 8 hours kali dengan 6 hari 6 days, kemudian kali dengan 52 minggu setahun. Weeks per week. Ada orang suka pakai estimation ni sebab yang ini ni bagi bilangan hours lebih besar berbanding dengan actual. So far ini je alasan kenapa orang tu suka pakai estimation. Yang mana bagi saya lah, kalau pakai estimation ni dia amatulah. Nak pada zaman COVID-19 ni kan kita kan tengah tak banyak hours kan. So nak jaga statistik supaya dia cantik, dia pakailah estimation. Pekerja cuma boleh datang 30%, 50% pun dia bedal semua sekali pakai kiraan macam ni. So kalau anda pakai estimation macam ni pakai apa, nak kena menjawab lah ya. Kalau orang tanya apa pasal awak buat macam ni, kan bukan ke masa PKP 1 dulu tak boleh datang langsung kan? Sebab lepas tu awak apply permit tak lepas-lepas kan? So mana datangnya 52 minggu? Dah tak boleh kira 52 minggu. Lagi satu, bila anda buat estimation macam ni kan, make sure anda berpakat dengan HR anda ya. Anda nak kena berpakat dengan HR anda sebab kadang-kadang dia punya ini berbeza. So anda nak kena tanya dia, kalau you buat estimation nak kira berapa hours, nak kira berapa hari. So nak kira 5 hari, nak kira 6 hari. So anda nak kena berpakat dengan HR anda. Biasanya 8 hours walaupun kerjanya lebih sebab ada waktu rehat.
biasanya. Dan kemudian overtime tu tak dikira sangat sebab kita ambil based on bilangan pekerja. So kita macam lamsam, orang tu cuti ke, orang tu kena kuarantin ke, kita kira dia sebagai bekerja mengikut estimation ini. Sebab itu kita pakai 8 hours. Kalau nak ganas pakai 12 hours, tapi kita orang kerja 12 jam. Suka hati anda, yang penting anda pandai nak defend. Jangan awak pergi buat formula, lepas tu kena tembak, tenganga-nganga macam nak menjawabnya, itu sila bertanggungjawab. Sila bertanggungjawab. So itu ialah jawapan untuk is-is. Itu jawapan untuk is-is. Okay. Baik. Boleh is-is boleh Okay. Okay, yang lain ada lagi soalan? Ada lagi soalan untuk saya? Ada lagi soalan? Okay, sekiranya tak ada, terima kasih atas penyertaan anda untuk malam ni. Sila kira tekan like dan juga share sekiranya anda mendapat manfaat daripada perkongsian malam ini. Sekiranya anda mencari CEP, sudi-sudikanlah jenguk di bahagian events. Kita dah ada satu program pada bulan 1 ini, iaitu lifting supervisor. Mungkin ianya sesuatu yang anda perlukan, mungkin. Jadi dengan itu, terima kasih dan berjumpa lagi pada tahun hadapan. Selamat tahun baru kepada semua sekali. Semoga tahun baru, tahun 2022 membawakan pengalaman yang baru dan rezeki anda diluaskan untuk tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum.